Salam sejahtera, saya Grace Lokali A186681. Refleksi saya untuk modul teknologi hijau termasuklah teknologi hijau adalah penggunaan sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi serta mengawal kesan negatif kepada aktiviti seharian untuk spesies bangsa keturunan manusia. Melalui modul ini, isu alam sekitar yang paling saya bimbangkan ialah pencemaran seperti pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah. Pencemaran ini telah membawa kesan buruk kepada kehidupan kita. Konsep teknologi hijau termasuklah rethinking, recycling, renewing, reducing and responsibility. Bagi saya, konsep teknologi hijau paling sesuai untuk menangani isu alam sekitar iaitu pencemaran ialah konsep responsibility. Konsep ini amat penting untuk diamalkan oleh setiap manusia di bumi demi kesejahteraan hidup. Pencemaran terbahagi kepada dua jenis, iaitu pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi dan pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi adalah pencemaran yang berlaku dengan sendirinya setelah berlakunya bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Manakala pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia adalah pencemaran yang dilakukan oleh manusia sama ada sengaja atau tidak sengaja. Amalan hijau yang boleh kita lakukan adalah penjimatan tenaga seperti tutup peralatan elektrik jika tidak digunakan dan lebih menggunakan cahaya semula jadi. Selain itu, penjimatan air juga harus diamalkan dalam kehidupan seperti memastikan bilik air ditutup dengan betul selepas siap menggunakannya. Tambahan pula, amalan 5R seperti mengasingkan sampah dalam tong kita semula yang betul dan menggunakan semula bahan yang tidak digunakan dengan cara yang lain juga harus diamalkan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Isa Fakihah binti Muhammad Hanafiah, merupakan pelajar dari Fakulti Pengajian Islam, memegang nombor matrik A186983. Sepanjang mengikuti kursus LMCP 1522, penjelajahan ekosistem alam sekitar iaitu ekorelawan, saya terdedah dengan pelbagai ilmu baharu dan menarik serta telah membuka mata saya terhadap kepentingan alam sekitar kepada sejagat. Kerana melalui kursus ekorelawan ini telah menyediakan banyak modul serta program dan webinar yang telah dianjurkan. Antaranya ialah modul air sungai, modul tanah tanah, modul geologi, modul perubahan iklim, modul tenaga, modul pengurusan sisa dan sebagainya. Seterusnya program seperti program menanam pokok buluh, webinar alam sekitar dari Jabatan Alam Sekitar, forum berkaitan alam sekitar dan banyak lagi yang telah saya sertai. Ia cukup memberi kepada saya pengetahuan baharu serta kesedaran dan tanggungjawab kita terhadap alam sekitar supaya kita dapat mempraktikannya dalam budaya kita. Saya akan menerangkan secara ringkas mengenai salah satu modul yang saya minati dan telah kami pelajari iaitu modul hutan bakau. Melalui modul ini, saya dapat mengetahui pelbagai keunikan dan keajaiban yang ada pada hutan paya bakau ini dan menarik untuk kita fahami dan ketahui. Paya bakau merupakan hutan semula jadi di kawasan pasang surut air sungai dan laut iaitu di kawasan pantai berselut, kawasan muara sungai khususnya iaitu di kawasan pinggir pantai. Tahukah anda, hutan paya bakau memainkan peranan yang sangat penting kepada manusia dan kehidupan flora dan fauna. Antara kepentingannya ialah hutan paya bakau adalah sebagai habitat dan ekologi kehidupan marin serta haiwan. Contohnya monyet, ikan, ketam, udang menjadikan pokok bakau sebagai habitat mereka. Kemudian, kehadiran hutan bakau di tepi laut turut melindungi kawasan-kawasan pinggir laut daripada ombak dan arus yang besar.
kerana pokok bakau dapat mengurangkan tekanan gelombang air laut. Tambahan lagi, hutan paya bakau ini berfungsi sebagai penampan angin kencang kerana ia dapat mengurangkan kelajuan tiupan angin. Oleh sebab itulah, penduduk-penduduk dapat menetap di kawasan pinggir pantai dalam keadaan yang selamat. Kepentingan yang lain ialah hutan paya bakau dapat membekalkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang membuatkan saya teruja mendengarnya hasil daripada kuliah modul ini ialah hutan paya bakau ini mempunyai tempoh masa yang sangat sekejap untuk menyedut karbon dioksida serta melepaskan oksigen untuk proses fotosintesis kerana untuk mengawal fenomena yang berlaku di kawasannya iaitu air pasang surut. Ini memaksa pokok bakau ini untuk bekerja keras menyedut karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen dengan seberapa banyak yang boleh. Maka ia amat membantu untuk mengurangkan dan mengawal suhu bumi. Kesimpulannya, saya dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai alam sekitar. Saya berharap saya dapat menyertainya lagi secara sukarela supaya dapat menambahkan lagi pengetahuan dan minat saya terhadapnya. Dan juga saya berharap agar ramai pelajar UKM dapat terlibat dalam kursus ekorelawan yang menarik ini kerana ia mendidik diri kita menghargai dan peka terhadap alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah binti Zulkifli, nombor matrik A173953. Baiklah, berdasarkan apa yang saya telah sertai dalam citra penjelajahan ekosistem alam sekitar sesi 2021-2022, saya dapati bahawa terdapat pelbagai program yang telah dianjurkan oleh citra ini dengan pelbagai aktiviti dan modul yang menarik untuk pelajar-pelajar sertai. Antaranya adalah webinar alam sekitar dan tanggungjawab bersama, modul realiti maya, modul warisan geologi, modul undang-undang alam sekitar dan lain-lain. Saya dapati bahawa bukan aspek pelihara dan pelihara alam sekitar sahaja yang penting dalam program ini, namun terdapat berbagai aspek yang lebih penting yang lagi mendalam lagi yang menarik mengenai kelestarian alam sekitar ini. Antara modul yang saya gemari adalah modul geologi warisan. Melalui modul ini, saya mengetahui apa itu sebenarnya geologi dan betapa pentingnya geologi ini. Batuan, mineral, fosil, bentuk rupa bumi yang kita lihat di muka bumi ini, semua itu merupakan kepelbagaian geologi. Geologi amat penting kepada kehidupan kerana fenomena geologi mengubah lanskap, sekitaran dan kesejahteraan manusia. Geologi telah menjadi kelestarian penggunaan dan juga pengeluaran kepada asas kepada ekonomi, pelancongan dan juga ekonomi sumber tabiat. Selain itu, geologi inilah yang menyebabkan perubahan iklim dan tenaga. Dari fakta ini, kita boleh membuat ramalan mengenai perubahan sekitaran pada masa akan datang. Sebab inilah kepelbagaian geologi amat penting untuk mengekalkan faedah sekitaran. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Selamat sejahtera semua. Saya Anusha Devi, anak perempuan Chandra. Nombor matrik saya A188-345. Hari ini saya ingin membuat refleksi tentang kursus yang telah saya ikuti sepanjang semester 1, iaitu penjelajahan ekosistem yang menawarkan pelbagai modul yang menarik. Salah satu modul yang menarik adalah modul air, sungai dan manusia. Daripada nama modul ini, anda dapat tahu yang modul ini merupakan berkaitan tentang air yang menjadi elemen penting bagi semua kehidupan di muka bumi. Saya dapat kesedaran dan pengetahuan baru berkaitan dengan air daripada modul ini. Air memainkan peranan yang penting dalam menjalani kehidupan seharian, di mana air digunakan untuk menjalankan aktiviti seharian seperti membasuh, minum, mandi dan lebih lagi. Selain itu, bidang ekonomi juga menggunakan air untuk melakukan aktiviti seperti perdagangan, pengangkutan dan pertanian. Jika sebut air, kita pasti ingat tentang sungai dan laut-laut.
Tahukah anda berapa sungai utama yang terdapat di negara kita? Negara kita mempunyai 189 lembangan sungai utama dan terdapat 3 kategori lembangan sungai. Kategori pertama merupakan kawasan sungai di mana keseluruhannya berada dalam satu negeri sahaja. Kategori 2 pula kawasan sungai yang dikongsi lebih daripada satu negeri. Kategori 3 merupakan sungai yang dikongsi bersama negara lain. Ini merupakan serba sedikit info yang saya dapat ketika mengikuti modul ini. Jika anda berminat tentang sungai dan air, jangan lepaskan modul ini. Masalah pencemaran air bukanlah sesuatu yang baru kita dengar. Namun, isu ini masih lagi menjadi sesuatu yang perlu diberi perhatian. Kerana air bukan hanya penting untuk kita, malah semua kehidupan memerlukan air untuk meneruskan kehidupan. Daripada modul ini juga, saya mengenali tentang pencemaran air dan cara untuk menggunakan air secara berhemah. Jadi, kita sebagai manusia haruslah bertanggungjawab terhadap alam sekitar dengan melestarikan alam sekitar secara berhemah. Oleh itu, bagi pelajar yang akan datang, saya sangat mengesyorkan untuk menyertai kursus ini, iaitu kursus penjelajahan ekosistem, kerana kursus ini merupakan sesuatu kursus yang menjadi medium untuk perkongsian ilmu alam sekitar. Nenek moyang kita memberikan alam sekitar yang bersih dan cantik kepada kita. Alam sekitar bagaimanakah kita akan memberikan kepada generasi akan datang? Jomlah bertindak dengan mengisi minda kita bersama ilmu-ilmu alam sekitar agar kita dapat melestarikannya bersama-sama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syakira Amira binti Abdullah, bernombor matrik A179427. Baiklah, refleksi saya untuk kursus LMCP 1522 iaitu penjelajahan ekosistem alam sekitar secara keseluruhannya adalah banyak memberi manfaat dan ilmu baharu daripada pengajaran dan pembelajaran di sepanjang kursus ini. Di sepanjang saya mengikuti kursus LMCP 1522 ini, kami didedahkan dengan banyak tajuk modul yang menarik. Salah satu modul yang menarik minat saya adalah modul pengurusan sisa di mana banyak perkara baru untuk mengurus sisa dengan baik. Selalu kita dengar tentang konsep 3R dalam pengurusan sisa, tetapi dalam modul ini kami didedahkan dengan konsep 5R. Ada 2 penambahan iaitu konsep refuse dan konsep recover untuk mengurus pelbagai jenis sisa. Sebelum ni saya tidak mengetahui tentang konsep 5R ini, jadi selepas saya menyertai modul ini, banyak ilmu dan perkara baru serta bagaimana untuk mengurus sisa dengan baik. Oleh itu, secara keseluruhan mengenai kursus ini, modul-modul yang ditawarkan banyak memberi manfaat dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan mengenai penjagaan alam sekitar dan juga kelestarian. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.